أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipanjatkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri afiah dapat hadir pada malam ini. Dan seperti biasa kita sambung pengajian kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya surah An-Nur muka surat 355. 355. Surah An-Nur 355 ayat 37. Ayat 37. Surah An-Nur muka surat 355 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Ya, alhamdulillah hadirin hadirat muslim muslimat, sambungan ayat daripada surah An-Nur. Selepas Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang ketinggian wahyu dan ketinggian kedudukan manusia yang ada hubungan dengan wahyu, di mana Allah Taala bagi tahu dalam ayat lain, Allah Taala bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Kita sampai sekarang tak nak terjemah lagi. Dalam ayat lain Allah Taala, wa laqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Jadi bagaimana lahir manusia yang mulia, manusia yang terbaik? Dan kita sudah bagi tahu dah, manusia yang terbaik ni siapa? Para anbiya alaihi salam. Manusia yang terbaik ahsanu taqwim ni apa ni? Sebagai contoh pada kita, seluruh anbiya alaihi salam. Dalam surah Al-An'am Allah Taala bagi tahu selepas cerita daripada Nuh, Ibrahim, semua anbiya Allah Taala bagi itu, fa bihudahum iqtadih, dengan petunjuk, melalui petunjuk mereka maka ikutlah. Allah Taala perintah pada kita. Jadi bila Allah SWT suruh ikut mereka ni ikut orang yang terbaik. Kita tu sekali para anbiya alaihi salam contoh kita. Cuma Allah SWT bagi tahu ayat akhir yang kita baca pada minggu lepas, wahyu ni tepat kita belajar dia di masjid dia, di rumah-rumah Allah, di rumah-rumah Allah. Wahyu dengan akal manusia ni nur ala nur, Allah bagi tahu. Cahaya bertambah cahaya, dia akan membersihkan jiwa, bersihkan jiwa manusia. Bila dia belajar dalam rumah Allah, Allah Taala bagi tahu, maka dia akan lahir orang lagu ni, orang seperti mana ayat kita baca, rijalunlah, dia akan lahir rijal, anak jantan, orang lelaki yang sebenar. Ni Allah Taala sebut rijal. Lelaki-lelaki la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang mana walaupun sibuk dengan urusan dunia,
perniagaan dan jual beli ni tidak menyebabkan mereka lalai daripada zikrillah, daripada ingat pada Allah. Ni bila manusia ada hubungan dengan wahyu, dengan kitab Allah, dia akan mendirikan sembahyang, menegakkan sembahyang. Wa ita'iz zakah, dia akan mengeluarkan zakat. Mana hubungan dengan Allah akan molek, hubungan dengan manusia pun akan molek. Dan sumber kekuatan mereka ni, bagaimana satu orang itu dapat kawal diri dia, tidak terkesan dengan dunia, tidak terkesan dengan perniagaan, dengan sibuk jual beli. Asahnya Allah Ta'ala bagi tahu yakhafuna yauma, kerana mereka takut. Ini asah dia. Ini yang kita kena usaha. Tengok, ini surah Madinah. Sebab tu surah Madinah, surah Makkiyah, surah Madaniyah sama ya. Yang bezakan dari sudut ayat ahkam saja. Bukan kata ayat Makkiyah ni terkis dia tentang iman, imaniyat, akhirat. Tidak. Ayat surah-surah Madaniyah, surah-surah Makkiyah ni, sebagaimana surah Makkiyah ni penekanan dia tentang imaniyat, tentang akhirat, maka surah Madaniyah pun sama juga. Sebab ni asas Quran. Asas Quran cerita tentang Allah, tentang akhirat. Allah akhirat, baik surah yang diturunkan di Madinah ataupun surah yang diturunkan di Mekah. Sama. Cuma perbezaan yang ketara, ahkam banyak di Madinah. Banyak di Madinah. Jadi Allah Ta'ala beritahu muncul, yakhafuna yaum, mereka sangat takut, sentiasa takut tentang satu hari yang mana tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Pada hari yang mana hati-hati dan pandangnya itu begitu bergetar, takut. Gambar itu, tataqallabu fihi al-qulub. Tataqallab ni bolak-balik, mata terbeliak, hati penuh dengan berdebar. Keadaan gambar yang Allah SWT gambarkan. Dia benar ni nak lahir perkara ni, dia bukan percuma. Dia bukan semata-mata baca ayat nasihat. Dia perlu diusahakan. Kalau kita tengok sirah Nabi, dia tengok sirah para sahabat, hayatus sahabah. Dalam hadis Abu Dawud, dalam Tirmizi, Nabi SAW selain daripada azan, Nabi pergi ke rumah kejut sembahyang subuh lagi. Tak, kejut. Kalau para sahabat yang tidur di masjid tu, Nabi kejut dengan kaki. Nabi kata as-salah, semaya. Kalau anak menantu dia, Nabi pergi cek masa tahajud lagi. Kalau sahabat-sahabat rapat dia, Nabi pergi cek tahajud. Mana Nabi bina? Mana Nabi tidak bergantung pada nasihat semata-mata. Nasihat apa tu buat sendiri. Tidak. Abu Bakar Nabi pergi cek rumah dia. Nabi pergi rumah Abu Bakar dengar baca Quran lagu mana, tahajud baca lagu mana. Abu Bakar bangun sembahyang tahajud, baca dia Nabi tak dengar, terlampau perlahan, terlampau slow. Pergi rumah Sayyidina Umar, tak, cerita ni ada dalam kitab Fadailul Quran li Abi Ubaid bin Salam. Abu Ubaid ni anak murid pada Imam Syafi'i. Zaman itu dia telah tulis kitab Fadailul Quran. Dengan sanad dia meriwayatkan Nabi SAW pergi rumah Sayyidina Umar, dengar Sayyidina Umar baca Quran. Sayyidina Umar baca terlampau kuat sehingga mengganggu orang lain. Nyaring suara dia masa tahajud. Nak pergi rumah Bilal, tempat Bilal, dengar Bilal baca. Bilal baca Quran, ikut dah. Ingat ayat tu, ingat surah Baqarah sikit, baca surah Baqarah. Ingat surah Al-Imran sikit, baca surah. Tak teratur. Mana-mana ayat dia ingat, dia baca. Jadi pagi tu Nabi panggil. Nabi bagi tahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bila bangun tahajud, bila sembahyang, tinggikan sikit suara. Biar dengar, biar kamu dengar. Nabi bagi tahu pada Sayyidina Umar, kamu kena perlahan sikit suara kamu. Semua jangan ganggu orang lain. Nabi bagi tahu pada Bilal radhiyallahu anhu, baca Quran seperti mana diturunkan. Seperti mana yang Nabi telah. Tak. Peringkat awal. Ada pun para sahabat lain Nabi pergi. Pagi subuh-subuh Nabi pergi kejut rumah-rumah. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tanggungjawab dia walaupun dia khalifah. Dia amin. Tak. Dia pergi rumah ke rumah. Dia pergi rumah ke rumah. Kejut sembahyang.
Di pasar-pasar bila masuk waktu azan kan, bila masuk waktu saja maka sibuk di pasar bunyi as-salah as-salah, semaya semaya semaya. Maka para sahabat ketinggal ke pasar-pasar ni. Ketinggal kan? Itu suasana dia. Ibnu Umar dia akan tawaf pasar, dia akan bagi tahu waktu semaya ni, waktu semaya ni. Dia akan tinggal ke kedai-kedai dia begitu. Zaman sahabat ni bila waktu semaya, kedai-kedai hanya dijaga oleh kanak-kanak. Dia juga orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi ambil upah orang Islam untuk jaga kedai masa orang Islam semaya. Mana yang duduk kedai ni kanak-kanak ataupun orang kafir. Itu suasana dia. Tapi usaha dibuat begitu. Itu yang wujud suasana. Sebab itulah kalau kita baca asbabun nuzul ni, kita tengok para sahabat ni, maka mereka bagi tahu bila suasana, bila orang azan saja atau masuk waktu saja, maka ada orang tawaf, ada orang pusing pasar, orang bagi tahu as-salah as-salah. Maka ramai para sahabat yang duduk di kedai tu pergi ke masjid, maka dia berkata beginilah ayat ini turun keadaan begini. Keadaan begini. Hakikat sebenarnya tidak bukan begitu. Mana mereka tatbikkan ayat ni. Mereka tatbikkan ayat ni perlu ditatbikkan, dipraktikkan di tempat. Di masa ni para sahabat. Maknanya mereka tidak tinggal dari islah umat ni, dia bukan dengan semata-mata nasihat, hadis, kuliah Nabi. Bahkan Nabi praktik. Tak tatbik. Mana kita tak ada. Yang ni kita tak ada, yang kita kurang. Kita zaman kita lebih lagi. Lebih lagi. Sebab tu perkara ni perlu dimesyuaratkan. Tak perlu ada usaha kan. Tak. Sebab tu perlu ada ziarah hubungan. Tak, kalau tidak masjid hanya sekadar jadi tempat tempat yang mana orang mari tak mari, dia tak ada suasana. AJK pun hari Jumaat pun tak ada kerja. Soalan kita tak ada kerja, sebenarnya kerja kita banyak. Tak. Pertama masjid ni kan masjid baru. Ini peluang dia. Sambil kita nak bina hubungan dengan masyarakat kan. Ini yang perlu dimasyuratkan ahli Jumaat. Gapo dia tuntutan kita ni, gapo dia sekarang? Bina hubungan, pergi ziarah. Tak. Bagi tahu amalan di masjid kita ni gapo dia? Kuliah ada gapo dia? Tak. Sembahyang Jumaat. Kerjasama. Ini kita nak kena bina. Di samping itu kita dapat bina hubungan sama-sama kita. Tak. Peringat mari semaya. Ini cara kita bina hubungan, rapatkan hubungan sama-sama kita. Kita sayang. Kita ada kekuatan tapi kita tidak guna. Sumber tenaga kita ada tapi kita sia-sia. Kita ada kekuatan. Tapi oleh kerana kekuatan kita tu, kekuatan individu yang ada dengan kita tu, kita tidak istimai kan. Kita tidak guna untuk faedah orang ramai, maka cuma di dalam masjid kita ni ada cikgu, pegawai, orang cilik-cilik. Tak. Patut dengan ada orang begini ni, kita boleh bina. Tak. Susah sangat nak fikir bagaimana supaya orang mari masjid. Yang susah sebenarnya. Tapi hadirin hadirat muslimat, sampai satu peringkat kita kena buat putuskan, kena kerja. Hak ni aku tak sedia. Apa peringkat? Kerja. Kalau kita duk main ngaji, balik ngaji, tak berbuah. Kita dah pengalaman kita banyak dah ya. Tak, daripada muda sampai ke tua. Kok tua mati apa orang dah. Tak ada perubahan. Dia kena pergi. Dia kena muafakat. Dia kena pergi pujuk orang tak mari tu. Pujuk, pergi ziarah, pergi ziarah. Tak. Musyarat ahli jemaah. Sebab tu kena ada musyarat. Betul Allah SWT sekali semahaya dengan musyarat ni sekali. Sifat orang mukmin, sifat orang mukmin. Untuk wujudkan perkara ni. Dan ni suasana para sahabat. Suasana para sahabat. Kita nak bagi tahu, kita nak ikut salah. Tak. Mereka tidak pada hal nak kira Abu Bakar, Umar. Tak perlu dah. Nak cek. Tapi Nabi cek. Tarbiyah. Kalau Sayyidina Ali tu dalam Adab Mufrad Imam Bukhari cerita pada kita, Nabi berkali-kali tak, yang dirakyatkan sekali, maksudnya benda tu berterusan. Nabi tarbiyah sehingga benda tu jadi masuk. Bila kita baca kisah tabi'in pula, bagaimana dia didik, bagaimana kita baca kisah tabi'in kan, dia didik anak-anak dia. Semua kena tarbiyah. Kita tak boleh nak mengharapkan
amalan ni dibina dengan begitu. Dia perlu ada program. Macam rumah kita, kata tahajud rumah kita ni, kita kena ada program. Kita kena mesyuarat dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, bagi tahu tak, siapa dia nak bangun pukul berapa, tak, Umi nak bangun pukul berapa, tak, Kak Long nak bangun pukul berapa, Angah nak bangun pukul berapa. Ini dalam rumah orang Islam kena ada, kena bagi tahu amalan-amalan dia. Jadi tak jadi nombor dua, tapi ni program kita ni, biar anak kita tahu, keluarga kita tahu. Tak, hari Jumaat daripada asar sehingga ni, tak, dari hari Jumaat ke, tak, daripada asar sehingga maghrib, kita tak gimana dah. Rumah kita duduk dalam rumah, habiskan zikir-zikir kita, tawajuh, doa, waktu mustajab. Kita ada benda-benda begini, peraturan rumah kita ni. Waktu bawah kuasa kita ni, tak, kita tak boleh buat alasan dah. Kalau di luar kan melibatkan orang ni, tak, kita tak ada kuasa, kita macam-macam kita buat alasan. Ni rumah kita Perdana Menteri. Tak, kita Menteri Ekonomi, kita belakang. Tak, bagaimana nak tatbik? Waktu kena, cuma walau bagaimanapun, bila kita buat kerja baru kita tahu. Tak, baru Allah SWT akan ajar lagu mana nak susun. Ni yang berlaku. Nak boleh lahir begini, dia tak lahir dengan percuma. Hatta dengan kita ngaji tadabbur gini pun. Sebab tu dia kena kita mari kursus sini dulu. Mari ngaji tak, duduk sini dulu. Tak, 2-3 hari. Tak, mudah, kita boleh belanja mudah. Kita tak perlu, masjid tak perlu cari dana. Masing-masing nak pergi makan perut masing-masing tu. Tak, masing-masing duduk sini. Daripada pagi sampai kau tidur, belajar bagaimana kehidupan seorang Muslim secara praktik lalu. Mayanya, ambil wuduknya, mandi wajibnya, tak, baca Qurannya, Fatihah, cek belakang. Tak, betul belakang. Betul lah, duduk asah-asah. Bangun tahajud, tarik bangun tahajud. Tak, kita tak perlu buat qiyamul lail, tak perlu. Tarik masing-masing bangun. Tak. Kalau kita buat program bangun qiyamul lail kan, pandai kan ustaz, bila pula nak buat ustaz? Lama dah tak qiyamul lail. Duk main lagu tu. Kita bukan nak duduk rumah tak qiyamul lail, duduk sini qiyamul. Tak sih. Kita duduk sini, kita praktik. Tak, sampai jadi. Balik rumah, tak, kita dengan isteri kita bangun, buat giling. Rasa lemah pula, kita mesyuarat pula sama kita. Tak, masjid memang tempat dia gitu dah. Tempat turunnya rahmat, sakinah. Bagaimana kita nak hidupkan halaqah Quran dalam rumah kita? Nak hidupkan. Nak ni kena ada perbincangan. Dia kena buat praktik gitu. Dia ni kita kena bicara rumah-rumah semua orang Islam. Tak, kalau tidak agak, kalau kita tidak usaha begini, maka amalan lain masuk. Lama-lama rumah Ahmad, rumah Acung sama ya. Tak, bangun tidur Ahmad, bangun tidur Acung sama. Nak Ahmad tidur lagu tu, Acung pun tidur lagu tu. Jadi tak ada beza. Pas kita nak Islam, nak bantu Allah. Kehidupan tak ada beza dengan orang kafir. Tidur kita, makan kita, kehidupan kita, cara memikir kita. Jadi kena buat benda, kita kena tindakan. Nak lahirkan orang lagu ni. Kita sudah ada panduan. Ini surah An-Nur bagi tahu pada kita. Dia surah ni muzakarah kita dalam rumah kita ni. Kita belajar gini, tak dengar lagi. Tak, ini muzakarah dengan isteri kita, dengan anak kita. Bagaimana hebatnya surah ni. Bagaimana panduan Allah Taala bagi tahu. Liyajziyahum ahsana ma amilu wa yazidahum min. Untuk Allah SWT balah pada mereka di akhirat nanti, kerana amalan mereka itu Allah Ta'ala balah ahsana ma amilu, lebih baik daripada apa yang mereka buat. Bahkan Allah Ta'ala tambah lagi daripada kurnia Allah semua. Itu janji Allah. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu walladzina kafaru, ada pun orang yang mana kufur selepas dibentangkan ayat ni, ayat 39 nak baca ni, dia kena ambil daripada awal lagi. Suratun anzalnaha wa farad. Satu surah yang hebat yang kami turunkan sebagai panduan pada manusia. Semua ahkam-ahkam tu, siapa dia ikut, benar-benar dia akan lahir orang lagu ni. Dan akhirat dia Allah Taala akan balas lebih baik lagi. Walladzina kafaru, ada pun orang kafir, kufur, tak terima hukum Allah tadi. Tak terima panduan Allah daripada awal tu semua. Tak belakang. Tak. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala tahu ayatlah. Tak kesal daripada dunia dia tindakan dia. Cuma Allah Taala bagi tahu akhirat tu. Allah Taala buat amalan mereka.
segala amalan mereka, kebaikan mereka, apa saja yang mereka buat, yang menepati syarak ataupun yang tidak menepati syarak, semua amalan mereka. Orang balik daripada kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mereka ni Allah Taala bagi kasarabin biqiyah. Seperti mana berapa dia panggil? Fata Morgana. Orang yang mana kalau waktu tengah hari panas seperti sekarang ni, daripada jauh kita tengok macam ada air atas jalan kan. Hujung dekat highway tu macam ada air. Tu. Allah Taala amalan mereka ni seperti mana Allah Taala bagi tu amalan mereka ni bagi orang kafir. Seperti mana satu orang yang sangat dahaga yang melihat di hadapan dia tu ada air. Tu Allah Taala gambar. Ini orang yang kufur dengan Allah SWT, bila balik akhirat, amalan mereka tu Allah SWT gambar kan, seperti mana satu orang yang kufur dengan Allah SWT ni seperti mana satu orang yang sangat dahaga. Orang yang sangat dahaga menyangka bahawa amalan mereka itu seperti mana air, akan bagi manfaat lah. Akan bagi manfaat pada mereka. Hatta idza ja'ahu, sehinggalah bila dia sampai tempat tu, lam yajidu syaitan, tak ada gos satu, tak ada. Haba'an manthura dalam surah lain, dalam surah Furqan kan, haba'an manthura, sia-sia, sia-sia. Dalam surah Kahfi, adalla sa'yuhum, tak, sia-sia, amalan mereka sia-sia, tak ada manfaat, tak ada manfaat. Allah Taala bagi tahu. Dan wajadallaha indahu, dan apa yang dia dapat tinggal apa dia? Ketetapan Allah, keputusan Allah, bahawa yang kufur dengan Allah ni akan dia azab sekian-sekian. Fa wafahu hisabah, Allah Taala akan sempurnakan hisab dia. Dan bila Allah Taala sempurnakan hisab, celaka. Allah Taala akan tanya sesa. Allah Taala hisab sesa, maka orang itu akan binasa. Dah hisab Allah lagu mana ni? Daripada zaman Nabi ada sampai hari kiamat ni, sari'un hisab, hisab dia sangat cepat. Sangat cepat. Itu perumpamaan pertama bagi orang balik kufur dengan balik dalam keadaan kufur dengan Allah Subhanahu. Perumpamaan satu lagi seperti mana kazulumat, seperti mana kegelapan. Kegelapan dalam laut yang dalam, fi bahrin luj, fi bahrin amiq. Seperti mana kegelapan laut yang dalam. Yaghshahu mawjun, yang mana kegelapan ditutupi oleh ombak pula. Min fawqihi maut, atas dia ada ombak lagi berlapis-lapis. Min fawqihi sahab, atas ombak tu ada awan hitam pula. Itu kegelapan dia. Kegelapan dia. Ajib. Zulumatun ba'daha fawqa. Kegelapan itu berkali ganda, berganda-ganda, Allah Taala bagi tahu. Gelap sangat mana idza akhraja yahrahu, bila dia keluar tangan dia, anggota yang paling hampir dengan dia, lam yakad yaraha, dia tak mampu lihat. Ini gambarnya orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala balik akhirat dan di dunia. Waman lam yaj'alillahu lahu nur, orang yang mana Allah Taala tidak bagi pada dia cahaya, fama lahu min, maka dia tidak akan dapat cahaya. Tak akan dapat cahaya. Atas tadi seperti mana orang dahaga. Agama ni apa dia? Sarab fata morgana ya. Seperti air. Agama ni air. Air sebenar ada. Air sebenar. Suratun anzalnaha, tengok. Satu surah yang kami turunkan. Biasa turunkan buat air hujan. Tengok Allah Taala gambarnya. Dia ada kaitan. Wahyu ni sentiasa diberitahu kami turunkan, turun. Lepas tu hujan. Lepas ni masih ada hujan. Biasanya gitu. Quran. Lepas ni cerita hujan. Ajib lah. Orang buat kufur dengan Allah. Air sebenar ada, tapi tak sih. Tak sih. Masa atas dunia. Tak sih. Tak cakap Allah. Air. Quran ni air. Quran ni makanan, ma'dubah. Makanan dan minum. Makanan dan minum Quran. Ajib. Tapi dia tak sih. Jadi amalan dia tu digambarkan seperti itu. Tapi bukan hakikat. Hakikatnya tak ada gol satu, tak ada nilai. Dan Quran ni seperti cahaya. Yang kedua, sebab surah ni cahaya. Ajib. Dia gabung kan suratun anzalna, air pun dia. Dia juga cahaya pun dia. Lawan dia zulumat, cahaya. Jadi Allah SWT bagi tahu orang yang kufur dengan Allah SWT, tak saya terima
wahyu ni, tak saya terima hukum Allah ni, seperti mana satu orang yang tolak air, sedangkan dia dahaga. Dia sangat dahaga. Perjalanan sangat jauh. Sebab tu dalam hadis Nabi kita dalam Muslim kan, gambar ahli neraka al-Yahud wan Nasara, Yahudi Nasara ni bila di pada masa nanti kan begitu dahaga. Begitu dahaga sekali. Tak. Ada api tu dia tengok macam air kerana terlampau dahaga. Daripada jauh kan, dia tengok macam air. Berlari dia, terjun dia tu. Yang boleh. Ya Allah tak nak. Sedangkan air sebenar ada, boleh minum telaga Kausar. Tapi tak sih. Tak sih minum. Kausar ni apa ni? Ni Quran, Kausar. Tak kau rajih kan? Inna a'tainakal kautsar. Kami bagi pada kamu al-kautsar. Al-kautsar ni apa di atas dunia ni? Ni Quran. Siapa nak minum Kausar di pada masa tu, dia kena minum ni dulu. Kalau atas dunia ni tak sihat ni, nak minum lagu mana tu? Betul Quran pun Kausar. Quran pun air. Ni Allah SWT gambar perbandingan ni. Satu lagi cahaya. Quran ni cahaya. Sebab tu orang yang mana tidak jadikan Quran sebagai panduan, dia dalam kegelapan. Kita tidak boleh mengharapkan daripada dia tu kebaikan. Tak payah. Dia tidak ada kebaikan. Orang yang mana buat keputusan berdasarkan hawa nafsu, bukan buat daripada wahyu, gapo dia kebaikan? Tak ada kebaikan. Allah SWT suruh Nabi, Allah telah peringat dah kan pada Nabi, wala tattabi ahwa, jangan kamu ikut hawa nafsu orang yang mana tidak ada ilmu. Jangan ikut. Walaupun jangan terperangkap nampak molek bagaimanapun, dihias molek bagaimana pun. Jangan. Tak. Dia tidak ada kebaikan. Allah Ta'ala bagi itu, wa man lam yaj'alillahu lahu nur, orang yang mana Allah Ta'ala tidak bagi pada dia nur, maka bagi dia tidak ada nur. Siapa dia Allah Ta'ala tak akan bagi nur? Orang yang zalim, orang yang takabur. Ni orang lagu ni, orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang bersifat-sifat begini, dia tak akan dapat. Dia tidak akan dapat. Sebab tu dia ni semua suluk, ni semua ni amalan. Sebab tu semua para anbiya kan, daripada Nuh ayat pada kaum istaghfiru rabbakum, istighfar pada Tuhan kamu. Nak keracuh ni, walaupun dalam hati nak petunjuk, tapi kalau dia tu talabbas, dia tu masih lagi terlibat dengan kezaliman, dengan kekufuran, terlibat dengan takabur, dia tak akan dapat hidayah. Walaupun apa pun. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusyd la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabilal ghayy yattakhidhu. Ni ayat ni ajib. Sebab tu hidayah ni bukan semata-mata kefahaman. Bukan semata-mata kefahaman. Faham tak? Allah Taala bagi tahu kami akan jauhkan wahyu kami, hidayah kami daripada siapa? Daripada orang yang sombong. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi, orang yang sombong di atas muka bumi ni, orang yang ada penyakit sombong ni, dia akan jauh, kami akan jauhkan dia daripada hidayah. Wa in yaraw kulla ayatin, walaupun dia lihat semua bukti-bukti kebenaran tu, dia tak boleh ikut. Walaupun dia tahu jalan kebenaran, dia tak boleh ambil jalan tu. Wa in yaraw sabilal ghayy, tapi kalau dia lihat jalan sesat, dia akan ambil lalu. Dia akan jadi lagu tu. Kerana apa? Kerana kesombongan yang ada pada dia. Bahaya. Sebab tu dia bukan mata-mata kefahaman. Sebab tu dia jalan nak pergi jalan inabah. Sebab tu Nabi ajar pada kita lepas maya kan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika ihdinas siratal mustaqim. Dia jalan ni. Lepas maya istighfar. Nak dengar azan nak pergi masjid, la haula wala quwwata. Ni jalan dia. Ni jalan inabah ni. Bukan dengan kepandaian, bukan dengan apa. Dapat semaya dah pun istighfar lagi. Doa lagi. Ini jalan inabah. Ini jalan hidayah. Kemudian ajib, alam tara annallah. Kemudian ayat seterusnya tu cerita tentang Allah SWT. Ni sifat Quran. Alam tara. Lepas datang ke ahkam begitu banyak, bagi tahu tentang nilai Quran, nilai wahyu ni, cahaya wahyu ni, kalau bersambung dengan akal ni, dia akan melahirkan manusia yang cukup hebat. Allah Ta'ala bagi tahu dia siapa kufur, dia akan jadi lagu ni, gambaran hakikat kehidupan dia, kesesatan dia tu Allah Ta'ala gambar seperti itu. Kemudian kembali cerita tentang Allah. Alam tara annallaha yusabbihu lahu. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah ni semua makhluk, sama ada di langit atau bumi, semua bertasbih pada Allah. Semua bertasbih pada Allah.
Ini pun ajib juga ni. Kita bagi tahu kan, kalau datang fa'il dengan fa'il mudhari' dengan fa'il yusabbihu lahu, dia dengan makna tasbih ni. Kita bagi tahu asal perkataan dalam Quran. Kalau kita nak tahu hakikat makna tasbih ni, tengok-tengok surah-surah yang mana mengandungi banyak kalimah ni. Sabbaha lillah, yusabbihu lillahi ma fis sama, yasbahu. Sabaha ni dia satu perbuatan yang mana sentiasa bergerak. Satu amalan yang berkait dengan pergerakan yang sentiasa. Sebab tu dia panggil orang berenang ni musabbih. Yasbahun, berenang. Rajulun yasbahu fil bahri. Dia tak kata benda lain, dia guna perkataan yasbahu. Apa kata perkataan yasbahu? Sebab orang berenang ni sentiasa bergerak. Panggil dia bergerak, kaki dia bergerak. Itu yasbah. Maknanya hakikat makna yasbah ni pergerakan. Pergerakan. Dia bergerak ni hadirin, dia benda yang mana sangat besar nilai dia. Tak. Pergerakan ni benda yang sangat besar. Kita tengok kereta main ni budak kan, kereta main ni budak. Kau tak boleh gok gelek tu. Biasa. Masa mula ada kereta kontrol kan, boleh gok. Bila boleh gok sendiri hebat kan. Mula-mula ada wayang, boleh gok hebat. Dia hebat. Kalau kontrol tu boleh gok. Jadi pergerakan ni hebat. Kalau kita perhati dalam kehidupan ni semua bergerak. Darah bergerak, semua jantung bergerak, semua bergerak. Yang sentiasa bergerak ni. Kita hidup ni jantung bergerak ni. Sebab tu kita bagi tahu kan, makna tasbih tu gapo dia, makna alhamdulillah gapo dia, makna Allah akbar gapo dia. Bagi kita nak ajar duduk zikir. Subhanallah ni pun satu orang bersaksi bahawa segala pergerakan ni milik Allah, daripada Allah. Siapa yang menggerakkan? Allah menggerakkan. Mana kendali yang kontrol pergerakan ni seluruh hal ni, tidak bergerak, daun tidak bergerak, tidak jatuh, melainkan dengan izin Allah. Pasir yang bergerak dengan izin Allah, semua pergerakan daripada Allah. Kita sebab kita maklum, kita rasa biasa, tapi sebenarnya kalau kita renung, sebenarnya tengok kalau orang mati lagu mana? Bila mati kan, tak ada. Cek-cek jatuh tak ada. Tak ada. Hilang segala kehebatan dia. Mati. Sebab tu bergerakkan. Satu orang yang mana ucap subhanallah, dia bersaksi bahawa ya Allah, yang menggerakkan hanya Allah. Bila dia tahu yang menggerakkan hanya Allah, maka orang lain tak boleh menggerakkan. Orang lain tak boleh bagi mudarat munafak. Mudarat daripada Allah. Maka dia tengok orang lain selain daripada Allah, tak ada hak apa? Sebab yang menggerakkan Allah. Segala sesuatu. Sebab tu subhanallah. Mana? Sebab tu dengan makna tanzih tu bila dia an sebenarnya, bila dia ta'addi dengan harfu jar an. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Itu jadi maha suci. Sebenarnya sangat jauh. Gerakkan juga sebenarnya. Sebenarnya itu cuma sebenarnya bila orang musyrikin bagi tahu anak Allah, malaikat ni anak Allah, Kristian bagi tahu Nabi Isa ni anak Allah. Allah Taala datang ayat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia, kita terjemahkan tak? Daripada apa yang mereka sifatkan. Maknanya sangat jauh sebenarnya. Bukan maha suci. Tapi kita terjemahkan dengan maha suci itu dengan makna tanzih. Tanzih. Tapi sebenarnya sangat jauh. Makna tak kena sifatkan lagu tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan juga tak kena, sangat jauh pergerakan dia. Sini pun Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni, sebenarnya apa yang makhluk pada langit dan bumi ni semua ni bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala belakang. Semuanya bersaksi. Kalau kita kata yusabbihu lahu ni, kita kata tasbih ya. Tasbih dengan maksud apa? Semua bersaksi, sama ada di langit dan di bumi, semua makhluk bersaksi bahawa yang menggerakkan, yang menghidupkan semua ni Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia gabung wat-tayrasa. Begitu juga burung as-safat. Pergerakan burung ni gambar daripada pergerakan burung. Ketika mana burung mengembangkan sayapnya. Begitu juga burung bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia mengembangkan. Situ pergerakan yang sangat hebat tu. Tengok burung lai, tengok burung kampung. Tu pergerakan. Siapa dia menggerakkan tu? Allah. Siapa dia kontrol tu? Allah. Dan semua makhluk, baik malaikat-malaikat di langit, baik makhluk-makhluk semua ni bertasbih, makna bersaksi bahawa, yakin bahawa semua ni daripada Allah, pergerakan ni daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ini hakikat makna tasbih. Alhamdulillah, kita ucap dengan makna bahawa semua milik Allah. Subhanallah, kita bersaksi bahawa ni pergerakan daripada Allah. Kita tak boleh buat apa, bukan daripada kita, bukan dengan hilah kita, bukan dengan pandai kita. Kalau kita duduk situ, duduk sebut subhanallah, subhanallah, pandai. Bila masuk kebesaran ni, tak takut siapa? Musuh kau siapa, kau tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat pada kita. Sebab Allah yang atur belakang. Allah yang atur belakang. Alhamdulillah gitu. Last sekali, akhir sekali ke mana? Allahu Akbar. Allah yang paling besar sekali. Dah dia belakang pergerakan ni, semua pergerakan tuan-tuan. Semua bergerak. Bila berhenti kiamat, habis mati belakang. Kiamat. Dia bila ni semua pergerakan daripada Allah, dari semua ni milik Allah, maka Allahu Akbar. Allah yang besar. Sebab tu bila ada yusabbihu lillah, kita akan perhati semua mesti ada pergerakan. Ayat-ayat bila sebut tasbih kan mesti ada sama ada yakhruju minas sama, mesti ada perkataan yang menggambar pergerakan. Gerakan. Alam tara anna Allah, adakah kamu tahu bahawa Allah ni semua makhluk di langit bumi semua ni mengakui bahawa semua ni daripada dia belaka. Semua bertasbih pada Allah, maksudnya semuanya bersaksi bahawa dapat bergerak semua ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga burung wasafat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab tasbih ni Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sebut juga bahawa bukan kita yang, bukan makhluk, bukan lain. Allah Taala sentiasa bagi tahu semua makhluk. Bukit buka dalam Quran kan, dalam surah An-Naml. Gunung ganai bertasbih pada Allah. Kalau kisah Nabi Yusuf kan, Nabi Daud AS kan, bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Burung-burung dan juga gunung-gunung. Maknanya Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni, orang mukmin ni sebenarnya, orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang derhaka pada Allah Subhanahu, hanya manusia dan jin ya. Malaikat-malaikat, gunung ganai, burung-burung, makhluk-makhluk yang melata, sebahagian manusia semua tunduk pada Allah. Yang derhaka pada manusia sebahagian manusia dan sebahagian jin. Sebab tu bila kita ajak manusia kembali pada Allah, ajak manusia supaya menyertai semua alam ni. Mari bersama-sama malaikat, mari bersama-sama langit, mari bersama bumi, mari bersama matahari, bulan. Tengok surah Haji kan, surah Ibrahim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab. Allah Taala bagi tahu. Adakah kamu tahu bahawa semua makhluk baik di langit, baik di bumi, semua sujud pada Allah Subhanahu. Semua patuh pada Allah. Siapa dia? Matahari, bulan, bintang, gunung ganai, pokok-pokok, semua makhluk yang melata, semua tunduk pada Allah. Yang derhaka ni siapa dia? Kita. Waktu bila kita baca gini Quran, tadabbur gini, bila tengok derhaka, kita rasa malu. Malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu bila kita tengok berlaku kemungkaran begini, kita kena buat usaha supaya mari sama-sama. Kita kena bina rasa gitu. Rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa malu dengan sama-sama kita ni. Rasa bertanggungjawab supaya mereka pun sama-sama tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu sikit. Semua makhluk taat pada Allah. Matahari taat pada Allah, bulan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Langit taat pada Allah. Bumi taat, yang lebih besar daripada kita. Yang Quran bagi tahu kan dalam surah Ghafir, la khalqus samawati wal akbar min khalqinna. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi lebih hebat daripada kejadian manusia. Kebanyakan manusia tak reti, Allah Taala bagi tahu. Langit dan bumi bila kami panggil dia, langit dan bumi jawab ataina ta'iin. Kami datang ya Allah dengan penuh ketaatan. Tengok. Bukan bahasa manusia, bukan rekaan Nabi ni kecek lagu ni. Tak, tiba-tiba kecek dengan bumi, kecek dengan langit. Ya sama, Allah Taala bagi tahu, wahai langit, datang. Dan langit dan bumi jawab ataina ta'iin. Kami datang ya Allah dengan penuh ketaatan. Siapa dia boleh khoyar kita kan? Kalau kata penulis. Tak ada. Ini kalamullah. Ini kebesaran. Sebab ayat-ayat begini memang untuk timbulkan ihsas rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan dia, hadirin hadirat, bila rasa besar, untuk kita rasa perintah Allah tu besar. Itu tujuan dia. Perintah Allah tu besar. Seperti mana kita nak ayat besar, seperti mana satu orang kan? Satu orang pekerja biasa. Atas dia tu ada supervisor, atas supervisor tu ada pengurus, atas pengurus tu ada CEO. Tak. Tiba-tiba tepuk bahu dia, kata, "Meh, bos besar panggil dia." Tak.
Berapa besar? Musiu panggil. Lagu mana? Nanah lalu. Tanya gua tu juga jawab lagu lain. Kau kan? Ya. Okey. Sebab apa? Kebesaran buah tu ada pada dia. Kebesaran buah tu ada pada dia. Nana, tanya gua tu sepatah jawab lagu lain. Dia jadi nana dulu. Nak boleh betul semula tu. Kena buah tenang dia, relax tu. Ya. Seperti Nabi Musa kan? Musa kan? Tanya, gapo dia tanya tu? Oh ya, tanya sepatah. Jadi, tak boleh nak. Jadi, terlampau gembira sangat, terlampau gapo-gapo kan? Manusia jadi lagu tu. Manusia. Dia kalau boh dia kata, "Mai kena buat gini, kena gini no." Tak ada. Orang lain kecil belaka. Tak suruh yak penguruh ke, supervisor ke. Apa? Perintah tu. Ini hadirin hadirat muslimat, kita kena rasa perintah Allah Taala besar gini. So, asas dia situ. Bila mari perintah Allah dengan perintah dengan keadaan halak lagu mana pun nak, asas dia ni besar ni. Lepas tu bagaimana kita nak sempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tengok keadaan. Ajib. Di antara hujah mereka boleh semaya jarak ni kan. Bila kita pergi, bila ada musuh kan, semaya khauf. Kemah hujah. Kemah hujah. Bila kita khauf kan, kadang-kadang kita semaya menghadap ke arah bukan kiblat pun boleh sebab peringkat tu. Kadang-kadang dia berlari. Tapi kalau boleh sebenarnya ikut sebenar. Tapi bila tak boleh, maka itu di antara hujah. Hujah ni orang yang mahir dengan Quran, sunnah, qiyam. Dia kadang-kadang dia boleh manipulasi. Usul fiqh ni. Sebab tu dia ada golongan sesat. Mereka pun ada usul fiqh, mereka pakai usul fiqh. Manipulasi. Sebab tu dia kena ada kayu ukur satu lagi. Kayu ukur dia apa? Takwa pada Allah semua. Kebesaran perintah Allah tu. Kalau satu orang tu tidak dapat menyempurnakan perintah Allah, tapi dalam keadaan untuk menyempurnakan perintah Allah, seperti mana mujahidin pergi ada jalan Allah kan, pergi ada jalan Allah. Tapi masa dalam pergi ada jalan, masuk waktu semaya, ni perintah Allah Taala juga. Pergi itu perintah Allah. Dan masuk waktu semaya ni pun perintah Allah. Jadi perintah Allah semaya sebenarnya seperti mana Allah Taala bagi tahu. Tapi sekarang ni kata kiblat arah tu. Musuh duduk lain tu, musuh duduk ada tu. Jadi nak semaya, kalau kita semaya menghadap arah kiblat, musuh akan serang kita. Tak? Perintah Allah Taala suruh semaya. Ketika ni maka fiqh dia bagi ruang ada untuk selamat kan, menghadap arah musuh. Tak imam menghadap arah kiblat, sebahagiannya menghadap ke arah musuh. Menghadap ke arah musuh. Tengok tu pun untuk sempurna juga perintah Allah juga. Tak imam kena menghadap kiblat, makmum belakang, sebahagian makmum menghadap macam tu imam, sebahagian makmum menghadap musuh. Pegang senjata. Tapi dalam semaya, dulu dalam semaya. Kayu ukur dia mana? Kalau dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah, dia kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesilapan surah yang tidak sempurna itu dimaafkan. Dimaafkan. Seperti mana berlaku di peperangan Bani Quraizah. Tak. Ni bahaya ni orang guna usul fiqh kan tak? Khilaf para sahabat. Nabi bagi tahu tidak ada siapa pun boleh semaya melainkan Bani Quraizah. Sahabat khilaf kan? Dia sebenarnya isu besar bukan semaya di Bani bukan isu semaya sebenarnya. Dia kena faham latar belakang itu sebenarnya apa dia? Tu jihad. Nabi baru lepas perang Khandaq. Dalam peperangan Khandaq tu Bani Quraizah telah khianat. Dengan buat nak sabotaj daripada dalam, buat hubungan dengan Quraisy dengan bila selesai perang Khandaq, Allah Taala datangkan bantuan, datangkan ribut. Quraisy telah balik, orang Arab semua balik, Nabi pun balik. Nabi baru pecah baju besi. Jibril mari bagi tahu pada Nabi, wahai Muhammad, pecah dah baju besi. Malaikat-malaikat tak pecah dah, malaikat-malaikat semua duduk di Bani Quraizah. Sekarang ni perintah semua sahabat pergi sana ni. Nabi tu pakar takut pada Allah SWT. Bila tok guru dia tegur tu, bagi tahu pada para sahabat, wahai para sahabat, semua kamu pergi Bani Quraizah. Jangan siapa-siapa semaya asal malaikat Bani Quraizah. Jadi sahabat ni bila dengar gitu terus pergi. Jadi bila pergi, kalau siapa sana habis dah azan masuk maghrib. Jadi sebahagian para sahabat
beranggapan maksud Nabi sebenarnya untuk segera. Jadi bukan maksud Nabi semaya asas itu sebenarnya. Jadi sebahagiannya berhenti semaya asas. Sebahagian tak, sebahagian seperti mana Nabi wayak. Jadi bila selepas selesai tu balik buat lapor daripada Nabi. Nabi kata apa? Nabi tak kata apa. Sebab bukan isu. Tapi kalau orang jadikan usul tu kan, bahaya tu. Jadi usul ke apa dah? Usul fiqh. Ni khilaf ulama. Bila kita ada benda-benda penting, tak, bila kita nak pergi semaya gapa-gapa tak, maka kita boleh semaya bukan pada waktu dia. Kita boleh semaya asar pada waktu maghrib. Ada nama ayat lagu tu? Boleh semaya asar dengan maghrib? Mana boleh? Tak boleh. Mana boleh semaya asar pada waktu maghrib? Tapi hadis ada ke? Hadis ada. Usul betul. Tapi tak boleh. Itu benda besar, tak boleh nak takwil sebenarnya. Macam mana nak? Tak. Dia bila dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah, bila berlaku kesilapan, Allah Taala maaf. Maaf. Berlaku kesilapan dari sudut fiqh dalam usaha untuk menyempurnakan perintah Allah, tidak ada masalah, dia bukan isu. Banyak peristiwa berlaku gitu. Dia kayu ukur dia, adakah kita keluarkan fatwa ni adakah untuk menyempurnakan perintah Allah ataupun tidak? Tu. Dia asal dia titik poin dia, asal dia rasa kebesaran tu. Ni kita nak timbulkan pada umat, nak timbulkan pada ulama-ulama kita. Kalau tidak bahaya. Kalau tidak dia hanya bermain dengan dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas. Boleh tahan. Itu jadi tanpa ada rasa khauf sebenarnya. Kenapa perintah tu? Dia adakah perintah ni untuk menyempurnakan perintah Allah? Tapi sebaliknya, Abdullah bin Rawahah ni ajib. Abdullah bin Rawahah, Allah, dia ada masalah. So lagi, Abdullah bin Rawahah dalam peperangan Mu'tah, Nabi bagi tahu pada sahabat ada Ja'far akan syahid, kemudian akan diambil oleh Abdul Rawahah, kemudian akan diambil oleh seorang lagi. Tiga-tiga ni akan syahid belaka. Hari tu hari Khamis. Tak. Maka Nabi telah bentuk jemaah dihantar ke Mu'tah. Abang ni hidup belaka. Jadi pagi tu Nabi suruh tolak lepas. Abdullah bin Rawahah dia memikir hari ni hari Jumaat. Nabi bawa aku akan syahid ni, tak jumpa Nabi lepas ni. Jadi dia ada kuda laju. Dia kata, biar Jumaat ni ramai-ramai kan, jalan ramai-ramai selalu. Dia kata biar dia mau pergi dulu lah. Aku nak pergi lepas Jumaat. Nak sembahyang Jumaat belakang Nabi kali terakhir. Abdullah bin Rawahah. Maka dia sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat Nabi tengok dia ada, Nabi panggil dia. Mu tak pergi lagi? Nabi marah. Nabi marah pada dia. Dia bukan bagi tahu saya, ya Rasulullah, saya ada kuda laju gini. Nabi kata tidak. Satu pagi orang yang berada di jalan Allah, yang kamu terlepas tu, kamu tak akan dapat tahu pun dengan apa-apa amalan kamu. Hak tu keluar hadis sepagi seperti di jalan Allah lebih baik daripada dunia dari sisi. Hadis daripada Abdullah bin Rawahah. Dan hadis tu Nabi wayak pada dia dalam keadaan Nabi marah pada dia. Kenapa? Kerana dia tangguh. Kerana dia tangguh. Dia tengok ni, Ka'ab bin Malik, 3 orang kan, sahabat hok tak pergi perang Tabuk. Hok tak pergi perang Tabuk. Bagaimana kemurkaan Allah? 50 hari baikah. Dia bagi salah orang tak jawab, Nabi tak jawab. Dengan isteri dipisahkan. Sedangkan salah gapo dia ya? Perang Tabuk tak berlaku. Allah tak tahu perang Tabuk tak berlaku. Tapi begitu marah sekali. Kerana apa? Kerana unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah. Abdullah bin Rawahah tu kerana nak sembahyang belakang Nabi tapi ada unsur tidak sempurnakan perintah tu. Maka kemurkaan Allah akan datang. Abdullah bin Rawahah, Nabi marah kan? Kerana ada unsur melengah-lengah ke perintah Nabi. Marah lalu. Hok 3 orang tu Allah Taala rakir dalam Quran. 50 hari kena baikah. Bagi salah tak boleh jawab, tak boleh kecek dengan dia. Sedangkan orang mukmin 3 hari tak boleh kecek. Isteri dipisahkan. Sebab apa? Sebab kerana tidak menyempurnakan perintah Allah. Sebab tu kita kata ni kayu ukur dia. Apa-apa keputusan, apa-apa fatwa ni, adakah fatwa tutup menyempurnakan perintah Allah ataupun tidak? Situ kayu ukur dia. Kalau kita keluarkan fatwa sehingga perintah Allah Taala tidak disempurnakan, ataupun kita perintah Allah tidak kerana berdalih untuk tidak sempurnakan, maka bahaya. Seperti mana mufti-mufti kita fatwakan hukum-hukum Allah ni, hukum-hukum hudud, hukum dari sudut ekonomi, hukum dari sudut tarbiyah, dari sudut pendidikan. Ni bahaya. Ni berdalih sehingga perintah Allah Taala tidak disempurnakan. Nak jawab lagu mana? Dan hok sekarang ni sembahyang di mana sebenarnya? Dan gambarnya kita bagi tahu gambar ini seperti mana satu orang
Bekerja biasa berdepan dengan CEO. Perkara penting, suruh dia. Bayangkanlah kalau CEO dia kata, "Hang ni benda penting." Maka bagaimana sepatutnya satu orang mukmin berhadapan dengan perintah ni? Jadi tuan-tuan semua maklum, semaya ni bagaimana kedudukannya? Bagaimana nanahnya? Nabi SAW bila dengar aja bel nanah lalu. Aisyah radhiyallahu bagi tahu, Nabi SAW dalam rumah dia seperti mana orang lelaki lain layan keluarga dia. Tapi bila mari azan je tak, seolah kami tak kenal dia. Itu keadaannya. Ini perintah semaya. Ini keadaan dia. Ayat-ayat begini ni ya, kita baca pada malam ini tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah ni kita kena bina. Sambung lagi ayat lepas tu pun masih lagi berkait dengan kehebatan Allah, kebesaran Allah, sebab hukum Allah yang kita baca depan banyak-banyak tu dia tidak akan dapat disempurnakan melainkan bila dalam hati orang mukmin ni ada hak ni. Bila ada hak ni baru dia ada kekuatan untuk kita laksana, kita sama semula apa yang baik daripada Allah, apa yang baik daripada hamba. Aku kulli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan ula. Radina billahi rabbil alamin, Islam, Muhammad nabiyyi wa rasulahu, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.